Assalamualaikum, saya Sarah Penanam Nizam akan membentangkan pengenalan berfalsafah dalam kehidupan. Falsafah adalah usaha untuk mencinta, mencari, mengkaji dan faham sesuatu perkara menggunakan logik akal dan kebiasaan. Falsafah adalah satu kaedah untuk mengkaji perkara yang berkaitan dengan konsep untuk menentukan kebenaran. Falsafah mempunyai pandangan yang berbeza yang membolehkan pemahaman yang berbeza dalam mempunyai kesamaan untuk menyelesaikan masalah dan menggunakan alasan yang bersama. Falsafah dan agama adalah berkait dengan matlamat pencarian kebenaran. Falsafah juga boleh menimbulkan semiotik yang tepat, tetapi agama diberikan untuk jawapan yang tepat. Namun, sistem realisme dalam pemikiran manusia kejadian disebabkan oleh sekularisasi yang memisahkan agama. Tujuan ilmu falsafah adalah mencari kebenaran sesuatu dengan segala kemampuan yang ada pada akal manusia. Selain itu, membantu dalam memberi arah tujuan atau pegangan untuk perkara yang penting dalam kehidupan. Falsafah kehidupan memberikan pandangan untuk menjadikan kehidupan yang baik dan melahirkan insan yang hidup. Seterusnya, maksud falsafah. Falsafah dari sudut etimologi adalah maksud berdasarkan perkataan atau bahasa. Falsafah adalah filosofi berasal dari perkataan Greek iaitu filosofia. Filo membawa maksud cinta, sofia membawa maksud kebenaran. Maka filosofia adalah cinta kepada kebenaran. Falsafah dari sudut epistemologi pula adalah berdasarkan istilah. Pengertian falsafah berbeza-beza dengan pandangan ahli falsafah. Falsafah menurut Al-Farabi adalah kebijaksanaan atau hikmah. Falsafah juga memberikan pokok kepada segala ilmu. Selain itu, Plato menyatakan falsafah adalah kajian pada sesuatu yang benar, baik dan cantik. Terdapat beberapa lagi pandangan ahli falsafah seperti Aristotle, Bertrand Russell, Al-Farabi dan sebagainya. Ahli falsafah telah menunjukkan kebetulan yang memiliki secara menyeluruh seperti kebebasan berpikir. Memahami dan berkata falsafah dan kehidupan memberi banyak faedah pada seseorang. Harta lain memberikan pemahaman tentang ilmu tersebut dengan baik. Hal ini sangat penting untuk bekerja sesuatu perkara dengan fakta yang tepat. Assalamualaikum, saya Nona Nabila Husna binti Hazli Zafri. Saya akan menerangkan tentang aliran falsafah dan aliran ilmu falsafah. Aliran falsafah terdiri daripada 3 aliran. Pertama, etika dan kehidupan. Etika yang dikenal sebagai falsafah moral merupakan disiplin ilmu yang mengkaji serta mempersoalkan pelbagai isu baik dan buruk tentang adat, tabiat, cara berfikir, sikap agam dan semua faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Aliran pertama ini dibahagikan kepada 3 besar bidang utama. Yang pertama ialah etika normatif yang di mana ia menumpukan kepada penerapan piawaian moral yang telah ditetapkan untuk menentukan tingkah laku yang boleh diterima dan tidak wajar. Etika gunaan iaitu sub bidang yang kedua di mana ia adalah satu bentuk etika praktikal yang diperoleh daripada etika normatif. Sub bidang yang ketiga ialah etika meta. Ia bukan sahaja memfokuskan pada isu apakah yang betul atau salah dari segi etika, tetapi juga pada isu-isu seperti sama ada etika itu objektif atau subjektif, dari mana ia datang dan bagaimana kita mentafsirkannya. Aliran falsafah yang seterusnya ialah falsafah alam tabi'i yang muncul apabila penekanan dialihkan daripada pemikiran tentang manusia kepada pemikiran tentang alam tabi'i. Falsafah ini adalah tentang kehadiran teori mengenai sifat alam atau metafizik, tentang hakikat alam serta persoalan-persoalan asas dan falsafah mengenai alam. Aliran falsafah yang terakhir ialah intelektual di mana ia penting untuk memberi pertimbangan yang signifikan terhadap perkara-perkara intelektual dan persoalan ketamadunan. Bagi aliran ilmu falsafah pula, ia terdiri daripada 3 bahagian, iaitu falsafah teoretikal, falsafah praktikal dan falsafah baharu. Falsafah teoretikal atau dikenali sebagai nazaria terbahagi kepada 4 cabang ilmu. Pertama, metafizik yang menjelaskan bahawa wilayah cakupan falsafah bukan hanya terbatas pada persoalan alam fizikal, malah turut menjangkau alam metafizik. Yang kedua, epistemologi yang membahaskan tentang hakikat, sumber dan kesahan sesuatu ilmu. Yang ketiga, psikologi yang membantu kita memahami minda dan tingkah laku manusia dengan lebih baik. Yang terakhir, estetika yang merupakan kajian deria atau nilai hubungan ciri sedemikian dengan emosi ataupun pertimbangan yang mengaitkan antara sentimen dan cita rasa. Seterusnya, aliran ilmu falsafah yang kedua pula ialah falsafah praktikal atau amalia yang memerlukan pemikiran yang serius dan tidak terikat dengan konvensyen dan memiliki ciri-ciri seperti sistematik, radikal dan sejagat. Aliran ilmu ini terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, etika yang merangkumi moral dan perjalanan hidup yang baik. Yang kedua, politik yang merupakan cabang ilmu politik yang mempunyai hubungan yang kuat dengan negara. Yang ketiga,
ekonomi yang merupakan cabang ilmu berkaitan pengagihan yang sama rata dan adil. Yang keempat, peradaban yang merupakan perkembangan budaya dan tamadun kemanusiaan. Baiklah, itu sahaja penerangan tentang aliran falsafah dan aliran ilmu falsafah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hanif Azmi. Nombor matrik 2022-961-441. Saya akan menerangkan tentang kategori ilmu falsafah. Ontologi yang berasal daripada bahasa Yunani yang dianggap sebagai bahasa tua, bermula sejak abad ke-19 sebelum Masihi, beranggapan perkataan ontos bermaksud sesuatu yang wujud dalam kehidupan realiti dan satu bentuk pemikiran manusia, manakala logos bermaksud ilmu yang logik berdasarkan fikiran, idea, hujah dan alasan. Seterusnya ialah metafizik yang merupakan cabang dalam bidang falsafah yang mempelajari realiti dan kewujudan sesuatu alam semesta, ketuhanan, alam ruh dan kejiwaan. Ia membahas sifat dan asal-usul kewujudan termasuk objek-objek fizikal yang terdapat kita lihat dan sentuh. Selain itu, metafizik juga melibatkan pemikiran tentang kemampuan manusia untuk memahami realiti kehidupan yang memiliki batasan seperti batasan epistemologi. Kosmologi merupakan kategori ilmu falsafah yang membincangkan tentang alam semesta, bagaimana asal-usulnya kehidupan di alam semesta dan juga pelbagai perkara termasuk hukum, peraturan dan cara yang mengatur terjadinya alam semesta dan membincangkan tentang ruang, masa dan jarak antara objek-objek di alam semesta. Antara salah satu pandangan yang terkenal ialah teori Big Bang yang menyatakan bahawa bagaimana permulaan alam semesta dibentuk dan bermula. Seterusnya ialah ilmu falsafah matematik yang dianggap sebagai ilmu teknikal. Perkataan matematik dalam bahasa Inggeris ialah mathematics yang berasal daripada bahasa Latin iaitu mathematicus. Istilah ini bermaksud mempelajari. Alam matematik ini wujud terdapat beberapa bidang dalam matematik yang meliputi bidang algebra, geometri, trigonometri, kalkulus dan sebagainya. Seterusnya ialah ilmu kemanusiaan yang kategori ilmu falsafah ini membincangkan tentang kehidupan manusia di alam semesta, nilai-nilai kemanusiaan, moral dan etika yang dibentuk oleh manusia. Terdapat cabang seperti falsafah, sejarah, psikologi, sosiologi dan antropologi yang membincangkan dunia, realiti serta nilai yang mempengaruhi manusia dalam meneruskan kehidupan. Seterusnya ialah epistemologi, adalah cabang falsafah yang membincangkan tentang pengetahuan utama iaitu perbahas ilmu falsafah dan perkataan berasal dari Greek yang asal usul perkataannya epistem dan logos. Epistem yang membawa maksud pengetahuan dan logos membawa maksud sains atau pembelajaran. Ini ialah teori, kajian tentang ilmu atau memahami bagaimana seseorang manusia memahami sesuatu perkara. Seterusnya ialah aksiologi yang terbahagi kepada tiga. Pertama, etika. Etika adalah cabang falsafah yang membincangkan tentang tindakan manusia, membincangkan tentang apa yang betul atau salah dalam tindakan manusia itu diri tersebut. Etika juga membincangkan tentang prinsip-prinsip moral yang dapat membantu manusia dalam membuat sesuatu keputusan sama ada ia tepat atau mengikut nilai pemikiran dan moral. Kedua, logik adalah cabang falsafah yang membincangkan tentang pemikiran secara betul dan manusia membuat keputusan berketetapan dasar pemikiran manusia bagi mengenal pasti masalah dan kesalahan dalam membuat sesuatu keputusan. Terakhir ialah cabang falsafah estetika yang perkataannya diolah daripada bahasa Inggeris aesthetics yang diubah atau dibentuk daripada bahasa Yunani atau Greek iaitu aesthetikos yang membawa maksud kecantikan, sensitif dan hidup. Dalam falsafah estetika membincangkan keindahan dan seni tentang yang membuat sesuatu menjadi indah, bagaimana manusia menilai karya seni dan apakah peranan seni dalam kehidupan manusia. Sekian. Assalamualaikum, saya Liz Suraya. Saya akan menerangkan tentang falsafah Islam. Apa itu falsafah Islam? Falsafah Islam adalah suatu ilmu yang disesuaikan dengan roh dan ajaran Islam untuk membahas tentang hakikat kebenaran tentang sesuatu. Tujuan falsafah ini adalah untuk memahami dunia dan hubungan manusia dan Tuhan. Selain itu, untuk memberikan penyelesaian untuk berbagai masalah manusia, baik ekonomi, sosial maupun politik. Dalam falsafah Islam mempunyai konsep penting iaitu tauhid, keyakinan kepada Allah, akal iaitu berfikir secara rasional, adil dan ihsan iaitu kebaikan. Seterusnya, falsafah dalam Al-Quran dan hadis terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertamanya, ontologi, berkaitan tentang realiti ataupun perkara sebenar dari sesuatu yang mana bukan keadaan sementara ataupun yang selalu berubah-ubah. Ia berbincang mengenai hakikat ketuhanan sehinggalah kepada perkara gabiat dan samian. Keduanya, kosmologi, iaitu perbahasan mengenai kejadian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu segala unsur yang ada di bumi dan alam semesta, misalnya gerakan planet, peredaran bintang dan perubahan musim.
Semestinya daripada penyelidikan dapat membuktikan tanda kewujudan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ciptaan yang hebat adalah pemilik maha kaya. Selain itu, ia dapat memberi panduan ilmu kehidupan untuk manusia. Berbeza pula bagi pandangan barat, mereka hanya percaya yang berasaskan kefahaman sains. Bagi mereka, alam ini wujud kerana kejayaan alam itu sendiri, sehingga mereka melakukan berbagai penelitian dan eksperimen tentang alam semesta tanpa berlandaskan Al-Quran. Ketiga, epistemologi adalah memfokuskan kepada ilmu pengetahuan sebagai sumber kebenaran, di mana Al-Quran sebagai rujukan untuk mencari kebenaran daripada kejahilan ilmu. Bukan itu sahaja, segala ucapan, perbuatan Nabi Muhammad SAW juga dianggap sebagai ilmu pengetahuan ataupun sumber pengetahuan. Dalam epistemologi, akal juga dianggap sebagai sumber pengetahuan yang sah. Pemikiran rasional amat penting dalam memahami dunia dan mencapai pengetahuan. Akhir sekali, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Tetapi, ada perbezaan bagi pandangan Islam dan pandangan Barat. Pandangan Islam adalah bersumberkan wahyu serta berdasarkan justifikasi Al-Quran dan hadis dan berpaksikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi Barat tidak tetap kerana menggunakan akal dan boleh berubah-ubah mengikut masa, tempat dan keadaan. Sekian, terima kasih.